Kasih sayang seorang ayah kadang tak nampak. Namun sejatinya, seorang ayahlah yang paling khawatir akan masa depan anak-anaknya. Ada satu jenis kasih yang jarang disebut, bukan kerana ia kecil, tetapi kerana ia terlalu besar untuk dijeritkan. Kasih itu bernama kasih seorang ayah. Ia tidak datang dengan pelukan setiap pagi, tidak juga hadir dengan kata-kata manis sebelum tidur. Kasih seorang ayah selalunya muncul dalam bentuk diam, dalam bentuk penat, dalam bentuk pengorbanan yang anak-anak tidak pernah minta, tetapi ayah berikan tanpa soal. Di TV Rosak Studio kami selalu percaya, cerita yang paling dalam bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi cerita yang hampir sama dengan hidup kita sendiri. Kisah seorang ayah, jangan pernah lupakan. Di TV Rosak Studio cerita di luar, bukan untuk tawa semata-mata. Kasih ayah walau dunia retak dan punah, tetap utuh hingga hujung nyawa. Seorang ayah jarang bertanya sama ada dia cukup bahagia. Yang sering dia tanya hanyalah, anak aku cukup makan hari ini? Anak aku selamat ke sekolah? Anak aku akan jadi orang atau tidak satu hari nanti? Ayah tidak dibesarkan untuk bercakap tentang perasaan. Dia dibesarkan untuk memikul tanggung jawab, memikul harapan, memikul masa depan anak-anaknya. Walaupun bahunya sendiri sudah lama sakit, anak-anak membesar melihat ayah sebagai lelaki yang keras. Suara ayah tinggi, teguran ayah pedas, larangan ayah terasa menyesakkan. Lalu anak mula menjauh tanpa tahu bahawa setiap jangan itu sebenarnya doa yang ayah tidak pandai lafazkan. Ayah jarang bercerita tentang hidupnya dulu, tentang impian yang terpaksa dikuburkan, tentang peluang yang dilepaskan, tentang cita-cita yang tidak sempat dikejar. Kerana baginya, jika anak-anaknya boleh hidup lebih baik, itu sudah cukup sebagai ganti. Ada ayah yang balik rumah dengan senyuman, padahal di luar dia baru saja kalah dengan dunia. Ada ayah yang duduk diam di ruang tamu, padahal hatinya sedang bergelut dengan 1000 masalah. Namun bila anak memanggil, dia tetap bangun, tetap ada, tetap menjadi tempat berlindung. Kasih seorang ayah itu pelik. Dia sanggup terluka, asalkan anak-anaknya tidak berdarah. Dia sanggup gagal, asalkan anak-anaknya berpeluang berjaya. Kadang-kadang kita hanya sedar semua ini apabila usia kita sendiri semakin dewasa. Apabila kita mula merasa penat hidup. Apabila kita mula faham erti tanggungjawab. Dan ketika itu, barulah kita teringat satu sosok lama yang pernah memikul semua ini seorang diri. Dalam satu episod Papa Zola The Movie, nama Papa Zola pernah disebut. Bukan sebagai watak sempurna, tetapi sebagai gambaran seorang ayah biasa. Ayah yang tidak pandai meluah, tetapi tidak pernah gagal mencinta. Papa Zola hanyalah nama, namun di luar sana ada ribuan ayah yang hidup seperti itu. Ayah-ayah yang tidak dikenang, ayah-ayah yang tidak dirakam jasanya, ayah-ayah yang menjadi kuat supaya anak-anaknya tidak perlu menjadi sekuat dirinya. Yang paling menyedihkan tentang kasih seorang ayah ialah ia sering difahami terlalu lewat. Ketika suara ayah sudah tidak setegas dulu, ketika langkahnya sudah tidak selaju dahulu, ketika rambutnya memutih satu demi satu, menjadi saksi kepada masa yang telah dihabiskan demi anak-anaknya. Ayah kita ni dia akan menangis 3 tempat. Tempat yang pertama yang ayah kita akan menangis kat mana? Ayah kita akan menangis bila mana dalam majlis ilmu ayah kita dengar satu ustaz kata, kaki satu orang ayah dia tak akan berganjak di padang mahsyar selagi agama dia, agama isteri dia, agama anak-anak dia tak sempurna dekat atas dunia. Kaki satu orang ayah tak akan berganjak di padang mahsyar. Maka satu orang ayah dengar dia akan menangis sebab dia tak tahu bayangkan nasib dia dekat akhirat. Sama ada Allah SWT maafkan kita ataupun tak. Sama ada Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga ataupun tak. Disebabkan anak-anak kita, isteri kita kadang-kadang maaf, kadang-kadang isteri kita tak tutup aurat mungkin, isteri kita tak semayang mungkin. Sebab tu kita tak tegur isteri kita, kita tak nasihat isteri kita. Disebabkan tu mungkin sebab tu kita semua masuk neraka. Jadi satu orang ayah bertanggungjawab. Jadi tempat yang kedua yang ayah kita akan menangis kat mana? Ayah kita akan menangis tempat yang kedua bila ayah kita kena buang kerja. Ayah kita kena marah kat tempat kerja. Ayah kita kena maki kat tempat kerja. Satu orang ayah akan menangis dekat belakang anak. Dia menangis bukan sebab apa, tapi dia menangis sebab apa? Tuan-tuan dan puan, abang-abang semua, dia menangis sebab dia bayangkan anak-anak dia nak masuk asrama, anak-anak dia nak masuk universiti.
Anak-anak dia nak belajar, anak-anak dia nak makan, isteri dia nak makan. Dia akan menangis kat belakang anak. Tapi tak ada mana-mana ayah yang dia balik rumah dia kata, anak-anak ayah alhamdulillah ayah kena maki tadi. Tak ada. Dia akan simpan. Dia akan simpan, dia akan simpan. Dia tak akan menangis depan. Dan tempat yang ketiga yang confirm ayah kita akan menangis. Dekat mana agak-agak? Siapa boleh jawab? Tempat yang ketiga yang ayah kita akan menangis, saat satu orang anak dia ucapkan terima kasih dekat telinga ayah dia. Satu orang ayah dia ucapkan, satu orang anak dia ucapkan terima kasih kat telinga anak, kat ayah dia. Ayah, terima kasih sebab ayah dah banyak berkorban untuk saya. Ayah, terima kasih sebab ayah dah banyak berkorban untuk saya. Ayah, terima kasih sebab ayah dah banyak didik saya. Sebab ayah dah banyak susah untuk saya. Maka satu orang ayah dia akan menangis bila mana satu orang anak dia ucapkan terima kasih kat telinga ayah dia. Malangnya minta maaf semua abang-abang semua. Saya tahu abang-abang, akak-akak depan saya ni semua orang baik-baik. Semua orang hebat-hebat. Semua orang baik-baik. Tapi kadang-kadang kita lawan mak ayah kita. Kita lupa jasa ayah kita. Kita lupa jasa mak kita. Kita lupa jasa orang yang pernah berkorban untuk kita semua. Siapa dia? Mak ayah kita. Sebab tu abang-abang akak-akak yang Allah sangat kasih sekalian, dosa yang paling besar selepas mensyirikkan Allah, iaitu dosa selepas mensyirikkan Allah, dosa yang paling besar sekali iaitu dosa menderhakai kedua ibu bapa. Sebab tu abang-abang yang Kasih seorang ayah tidak pernah meminta balasan. Ia tidak menuntut ucapan terima kasih. Ia tidak ambil mengharap pujian. Ia hanya berharap satu perkara, anak-anaknya hidup baik, walaupun tanpa dirinya. Jika hari ini ayahmu masih ada, jangan tunggu cerita ini menjadi kenangan. Dengarlah diamnya, fahamilah kerasnya. Kerana di sebalik semua itu, ada cinta yang tidak pernah rosak. Walaupun dunia di sekelilingnya sudah lama retak. Dan jika ayahmu sudah tiada, ingatlah, setiap langkah kuat yang kau ambil hari ini mungkin lahir daripada kasih seorang ayah yang pernah berkorban dalam senyap. Di TV Rosak Studio, inilah cerita yang tidak mahu menjadi viral, tetapi mahu tinggal lama di hati. Kenapa Pakcik? Pakcik datang bawa baju hujan untuk anak nak balik kerja. Allah, tengok tu ayah hang sayangnya. Tengok, terima kasih. Tak takut yang kena hujan ni? Takut yang kena hujan? Oh, terima kasih Pakcik. Hei, bertuah lah nak. Hello Pakcik. Hello. Assalamualaikum. Jika esok ayah tiada lagi, jangan tunggu air mata tumpah. Kasih ayah kekal di hati, walau dunia rosak dan jiwa pun rebah. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.